Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi berada dalam majlis ilmu pada malam ni, dan kita menyambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita yang terakhir sebelum ni ialah pada muka surat 31, iaitu di bawah tajuk ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi percakapan makhluk. Maknanya kita masih lagi dalam perbahasan Al-Quran kalamullah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dalam matan Arab tu, di bawah tajuk tu, wa ma zakarahu Allah ta'ala fil Quran hikayatun an Musa wa ghairihi minal anbiya'i alaihimus salam wa an Fir'aun wa Iblis, fa inna dhalika kulluhu kalamullahi ta'ala ikhbaran anhum, wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluq, wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin. Maksudnya, wa ma dzakarahu Allah ta'ala fil Quran, apa sahaja yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, hikayatan an Musa, yang menceritakan tentang Nabi Musa, wa ghairihi, dan juga nabi-nabi yang lain, minal anbiya alaihimus salatu wassalam, daripada kalangan nabi-nabi yang lain, Fir'aun wa Iblis, wa an Fir'aun wa Iblis, dan juga tentang percakapan Fir'aun dan juga percakapan Iblis. Fa inna dhalika kulluhu kalamullahi ta'ala ikhbaran anhu, semuanya itu adalah kalam Allah yang berbentuk perkhabaran tentang apa yang mereka cakapkan. Okay, jadi pada perbahasan ni, bila mana kita baca Quran, dalam Quran ni dia ada dialog-dialog orang-orang terdahulu. Maknanya dialog di antara Nabi Musa dengan Fir'aun, dalam pertembungan-pertembungan yang berlaku antara Musa dan Fir'aun, ataupun doa-doa para Nabi yang kita dah bahaskan kuliah masjid kita ni tiap-tiap kuliah subuh hari Ahad bergilir tu, yang kita bahaskan da'awat al-anbiya. Dalam tu kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang menukilkan doa-doa Nabi. Maknanya Nabi-Nabi tu dia panjatkan doa, Allah Ta'ala jadikan doa dia tu ayat Al-Quran. Jadi perbahasan dia sekarang, ayat Al-Quran itu, doa Nabi yang telah menjadi ayat Al-Quran itu, adakah menunjukkan ataupun menjadi indikator kalamullah ni ataupun Al-Quran ini ialah makhluk, seperti mana yang dipegang oleh sebahagian kelompok. Okay. Kalau hanya berdasarkan itu sahaja, maka ia bukan satu ukuran yang tepat untuk kata Quran tu makhluk. Melainkan apa sahaja yang Allah Ta'ala cerita itu ialah ikhbaran. Salah satu cara Tuhan nak beritahu pada kita tentang apa yang telah orang dahulu ucapkan. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluk, kalam Allah itu tetap bukan makhluk.
wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin. Akan tetapi kata-kata Nabi Musa dan apa-apa saja kata-kata yang ada dalam Al-Quran, kata-kata orang, Nabi Musa ke, Nabi Adam ke, Nabi Shu'aib ke, Nabi Sulaiman ke, Nabi Ibrahim ke, termasuklah kata-kata Fir'aun, termasuklah kata-kata Iblis, itu semua kata-kata makhluk. Cuma bila mana dia ada dalam Al-Quran cerita tu, itu bukan menjadi indikator kata Quran itu makhluk. Tapi Allah Ta'ala dia nak cerita pada kita. Nak katanya Allah Ta'ala tu dia datangkan cerita by fact. Maknanya cerita tu datang dalam bentuk fakta. Tak bertambah, tak berkurang perkataan tu. Maknanya apa yang disebut oleh orang dahulu, bila mana kita baca, itulah sebenarnya yang disebutkan oleh mereka. Tidak bertambah, tidak berkurang. Itu menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Huraian dia, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Jibril atau kalam Nabi Muhammad. Okay. Bila mana dalam huraian ini disebut bukan kalam Jibril, sebab kita kena tahu ada sebahagian ahlu kalam. Ahlu kalam ni adalah ahli falsafah. Daripada Mu'tazilah dan lain-lain lah, banyak kelompok. Dan daripada Mu'tazilah tu dia keluar banyak pecahan-pecahan. Hasyawiyah dan macam-macam. Okay. Antara benda yang kelompok ahli kalam ni kata, Quran tu dia bukan kalamullah tapi dia ta'bir Jibril. Ada beberapa kelompok. Ada satu kelompok kata Quran tu kalam Jibril. Ada satu kelompok lagi kata Quran tu ta'bir Jibril. Bila mana kita bahas bab ni, kita akan tengok, kalau kita bahas dalam lah, kita akan mungkin tersentuh pada isu-isu yang sensitif, isu-isu yang ada kontroversi sikit. Okay. Tapi saya tak nak sebut yang perbahasan tu. Cuma saya nak katanya, macam mana boleh jadi macam tu? Sebab terfikir apa bahasa yang digunakan antara Allah dengan Jibril waktu Quran tu nak dihantar ataupun ayat Quran tu nak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya benda tu tak perlu fikir pun. Tapi ahli kalam ataupun ahli fikir lah istilah kita, dia suka fikir benda-benda yang tidak perlu difikirkan. Sebab itulah perbahasan tu wujud. Perbahasan tu ada dan perbahasan tu diperdebatkan sampai lagi kepada satu isu, Quran tu makhluk ataupun tidak. Okay. Semua yang Allah khabarkan tentang percakapan Nabi Muhammad, umat terdahulu yang mendustakan para nabi mereka, dan juga percakapan iblis, muka surat 32, semuanya itu adalah kalamullah. Itu semua kalam Allah yang menukilkan percakapan makhluknya. Jadi tak ada masalah kalau Allah Ta'ala ni dia nukilkan kalam makhluk. Tidak ada apa-apa benda yang mengurangkan Tuhan. Sebab di sisi pandangan setengah kelompok yang menyeleweng ni, terutamanya Mu'tazilah, mereka memandang bahawasanya kalau Tuhan nukil kata-kata makhluk, itu tanda kelemahan Tuhan dalam Quran tu. Sebenarnya itu bukan perbahasan bab lemahnya Tuhan, tapi nak sebut bagaimana Tuhan ni dia ada sistem untuk memberitahu kepada umat dia. Dia cerita. Bukan Tuhan nak tiru kata-kata tu, tapi Tuhan nak suruh hamba dia yang lain ambil pengajaran daripada contoh perkataan hamba tu. Kalau doa-doa lah. Contoh yang dia bagi sini ialah apa yang disebut oleh Nabi Musa, iaitu dalam surah Taha ayat 25 hingga 30. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ni doa ni kita selalu ma'ruf doa ni, iaitu bila mana Nabi Musa dia nak bertembung, nak ada orang kata apa, sesi perdebatan di antara Musa dengan Firaun. Jadi dia rasa gugup, dia rasa orang kata apa, takut sikit. Jadi minta pada Allah, ishrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusan aku, wahlul 'uqdatam min lisani. Okey. Bila mana Tuhan datangkan ayat ni dalam Al-Quran, bukan maknanya Tuhan tu dia nak tiru percakapan, tapi dia nak suruh makhluk lain, kita lah, maknanya orang yang datang selepas Nabi Musa, untuk mencontohi Nabi Musa dalam cara berdoa. Maknanya Tuhan nak beritahu, inilah percakapan ataupun doa yang aku redai, bentuk doa yang aku suka. Sebab tu dia jadi ayat Quran. Sebab tu dia jadi ayat Al-Quran.
Dan dalam Al-Quran pun ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang doa-doa orang-orang yang jahat. Antaranya dalam surah Ghafir. Saya tak ingat ayat berapa, tapi dalam surah Ghafir tu ada ayat Tuhan sebut doa ahli neraka. Ahli neraka ni dia duduk dalam neraka, dia berdoa lagi. Apa doa dia? Rabbana amattana thnatain wa ahyaitana thnatain. Wahai Tuhan, kamu telah matikan kami, kamu telah hidupkan kami 2 kali dan matikan kami 2 kali. Keluarkanlah kami daripada neraka ni, ataupun rehatkanlah kami daripada azab neraka. Sebab tu kalau kita baca Quran, kalau kita nak amal semua perkataan Rabbana ni, kena tengok makna juga. Dia ada Rabbana yang boleh kita amalkan. Dia ada Rabbana tu percakapan ahli neraka. Doa tu doa ahli neraka. Jadi nak kena tengok, nak kena tanya orang-orang yang tahu. Okay. Jadi bila mana Tuhan sebut benda tu, Tuhan nak memberi contoh pada makhluk. Bukan Tuhan nak guna perkataan tu. Tuhan tak ada apa-apa kehendak, tidak ada apa-apa manfaat pun daripada perkataan itu. Okay. Sama jugalah dengan kata-kata Firaun bila mana dia mengaku ana rabbukumul a'la. Adakah Tuhan nak mengatakan seperti mana Firaun tu nak mengatakan dia maha tinggi? Bukan. Tapi Tuhan nak contohkan ini kata-kata orang-orang sombong yang perlu kamu jauhi. Jadi bila mana bertemu dengan ayat Quran yang mendatangkan dialog orang terdahulu, percakapan orang terdahulu, sama ada dia dialog ke monolog ke, dialog ni percakapan 2 orang, monolog ni doa seorang-seorang. Okay. Itu semua bukan indikator kayu ukur kepada Quran itu makhluk. Okay. Clear yang tu. Penceritaan perenggan yang bawah daripada terjemahan tu, penceritaan ini adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Adapun percakapan Nabi Musa itu adalah makhluk. Cerita tu menunjukkan kalamullah bukan makhluk. Tapi yang Nabi Musa lalui itu memang makhluk lah. Okay. Kerana ia adalah perbuatan manusia dan perbuatan manusia adalah makhluk. Okay. Seterusnya kita pergi pada muka surat 32, matan yang bawah tu, kalam Allah adalah qadim. Qadim dengan makna lama. Kita belajar kitab-kitab lama, dia akan terjemah qadim. Lama lawannya baharu. Okay. Kita tengok dalam kata apa dalam matan tu dia kata apa? Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadimun la kalamuhum wa sami'a Musa alaihi salam kalamullahi ta'ala kama fi qawlihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima wa qad kana Allahu ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihi salam wa qad kana Allahu ta'ala khaliqan fil azal wa lam yakhluqil khalq falamma kallama Allahu Musa kallamahu bi kalamihi alladhi huwa lahu sifatun fil azal. Okay. Maksud dia apa? Al-Quran adalah kalam Allah. Wal Quranu kalamullahi ta'ala. Fahuwa qadimun. Ianya ialah kata-kata Tuhan yang bersifat lama. Qadim ni maknanya benda tu sudah sedia ada pada Allah Azza wa Jalla. Benda tu dah sedia ada pada Allah Azza wa Jalla. La kalamuhum, tidak seperti kalam mereka, iaitu kata-kata makhluk. Wa sami'a Musa alaihi salam, dan Nabi Musa mendengar kalam Allah seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama fi qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Maknanya Nabi Musa waktu dia naik ke bukit Tursina, pergi ke lembah Tua sebab nak terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Waktu tu Nabi Musa dengar dengan telinga dia. Telinga Nabi Musa tu telinga macam telinga kita lah. Telinga kita ada lubang telinga, ada cuping telinga ni lah. Dan dia dengar Allah Ta'ala menyampaikan wahyu selayaknya bagi Nabi Musa dan selayaknya bagi Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita sebagai makhluk nak dengar satu bunyi, itu ialah cara Nabi Musa dengar wahyu tu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan benda yang alam lain, perpindahan alam, bukan. Okay. Cuma di sisi ahli kalam, mereka kata tak layak Nabi Musa tu dia dengar wahyu Tuhan macam kita dengar bunyi benda-benda yang ada sekarang ni. Okay. Sebab tu saya kata ahli kalam ni dia ahli fikir, dia suka fikir benda yang tak suruh fikir pun. Okay. Benda tu tak perlu fikir. Dan benda tu, kalau benda tu mustahak dalam hidup, Tuhan akan sebut benda tu dengan panjang lebar sebab benda tu penting. Tapi kalau benda tu tak mustahak, contoh
dalam bab macam mana Nabi Musa dengar. Nabi Musa dengar tu, adakah dengar Nabi Musa tu macam kita dengar kawan kita bercakap, macam kita dengar suara kita, macam tuan-tuan dengar saya sedang bercakap, saya sedang kuliah sekarang ni, macam tu ke Nabi Musa dengar? Quran tak detailkan. Semua tidak ada pendetailan dalam bab tu. Sebab apa? Tiada kepentingan. Dan kita kena tahu, kebolehan itu hanya untuk Nabi, bukan untuk orang lain. Sebab tu kita kena blok benda ni. Okay. Kalau kita tak blok, maka akan adalah orang yang akan rajin fikir. Bila mana dia rajin fikir, mula-mula dia akan syak pada wahyu, lepas tu dia akan syak pada kenabian dan kerasulan. Sebab dia rasa kalau orang ni pun boleh dengar, aku pun boleh dengar. Sedangkan dia tak tahu manusia dia ada martabat yang berbeza-beza. Sebab tu dalam bab benda gaib ni dia ada perbahasan mukjizat, karamah, maunah, istidraj, sihir. 3 ni yang betul, 2 ni yang karut. Mukjizat berlaku pada Nabi dan Rasul. Karamah berlaku kepada wali Allah. Maunah berlaku pada orang saleh. Istidraj berlaku pada orang fasik. Dia pun tak tahu macam mana benda tu berlaku, tapi benda tu berlaku. Benda pelik. Okey. Sihir dia boleh dipelajari. Antara 5 benda pelik ni, 4 tak boleh dipelajari, 1 je yang boleh dipelajari, iaitu sihir. Yang ni ada MOU dengan syaitan. Yang ni ada mantranya. Yang ni ada upacara-upacara untuk dapatkan. Tapi poin dia 5 benda ni pelik. Fikirlah tara mana pun, last sekali tak jumpa conclusion akhir dia. Sebab dia memang benda pelik. Macam mana kita nak faham Nabi naik ke langit daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa, naik ke langit, balik pada malam yang sama, sedangkan sistem masa tidak boleh membenarkan benda tu berlaku dengan cara yang Nabi lalui. Sebab apa? Sebab dia mukjizat. Samalah dengan apa yang berlaku pada Nabi Musa ni pun, itu mukjizat. Itu bukan benda yang kamu boleh masuk, letak dalam satu makmal, kaji. Sebab nak dapatkan hipotesis akhir. Bukan. Itu bukan perbahasan dia. Nah, ini antara benda yang kadang-kadang sebahagian orang dia tertukar. Dia rasa benda tu boleh untuk dicabar. Sebab tu sifat mukjizat ni, kalau tengok dalam bahasa Arab, mukjizat tu sendiri perkataan dia ialah, kalau kita belajar bahasa Arab kan, mukjizat mari pada perkataan ajaza. Benda yang kita fikir kita yang lemah. Dia melemahkan kita. Sebab memang akal kita tak boleh nak fikir dah. Sebab perkataan mukjizat ialah kata terbitan daripada ajaza. Bahasa Arab ajaza maksud dia lemah. Sebab tu orang tua, orang berumur, orang Arab akan panggil ajuz orang tu. Sebab dia dah lemah, dia tak kuat dah. Okay. Jadi bila mana manusia dia baca ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dia dah lemah. Walaupun dia cuba untuk lawan kelemahan tu, dia rasa dia boleh fikir, dia rasa dia boleh menyaring benda tu, dan dia boleh pecahkan benda tu sampai keluar teori-teori. Tapi rupa-rupanya teori yang keluar ialah teori mengarut. Sebab itulah teori akhir yang keluar ialah Quran makhluk. Last sekali. Sebab apa? Sebab dia punya benda yang tak perlu fikir, dia nak fikir. Dan itu biasa bagi manusia, mana-mana zaman pun. Itu ujian pada manusia. Manusia ni memang Tuhan akan uji, syaitan akan kacau kita untuk fikir benda yang tak perlu fikir, dan kita tak fikir benda yang sepatutnya kita kena fikir tu. Okay, itu normal. Okay. Jadi bila mana Imam Abu Hanifah dia kata kalamullah, Quran itu kalamullah qadim. Bila mana sebut qadim, dia tidak ada satu punca yang kita boleh ambil nak start di mana nak bahas benda ni. Dia tak ada. Sebab dia dah tutup benda tu. Okay. Jadi contoh yang dibawa ialah wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Musa. Maknanya kata-kata tu difahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman. Okay. Kemudian apa kata dia? Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali lagi. Maknanya wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihissalam. Wa qad kana Allahu khaliqan fil azal. Terjemahan dia disebut situ, Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali, sebelum dia berkata-kata dengan Musa lagi. Memang Allah Ta'ala dah ada kuasa untuk berkata-kata. Allah bersifat dengan sifat mencipta sejak azali, sebelum Allah mencipta makhluknya. Tiada sesuatu pun yang sepertinya. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat.
apabila Allah Ta'ala berbicara dengan Musa, dia berkata-kata dengan kalamnya yang merupakan sifat azali dirinya. Itu muka surat 33. Okay. Sebab tu kalau kita tengok golongan yang nak fikir ni, yang nak kata Quran ni makhluk, akhirnya dia buka pintu apa? Dia buka pintu kepercayaan karut, kepercayaan yang tak masuk akal, yang lebih dahsyat lagi berlaku. Okay. Daripada konsep ni, kita akan tengok apa yang berlaku dalam kalangan orang Islam, iaitu adanya dalam bab akidah ni konsep hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad ni apa dia? Hulul dan ittihad ni ialah hulul percaya Tuhan boleh combine dengan makhluk dia, boleh bergabung dengan makhluk dia. Sebab tu sebahagian kepercayaan mengatakan Nabi Musa waktu dia baca wahyu, itu bukan Musa, itu Tuhan yang duduk dalam badan dia. Itu normal bagi sebahagian kumpulan dia percaya. Samalah dalam Kristian pun dia percaya apa yang ada dalam badan Jesus itu, Isa itu ialah juzuk daripada ketuhanan. Sebab tu dia ada konsep lahud dan nasud. Itu hulul. Yang kedua ialah ittihad. Ittihad ni ialah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni apa dia? Makhluk ni ialah pecahan-pecahan zat Tuhan yang memang sedia ada. Maknanya tuan-tuan pun zat Tuhan, saya zat Tuhan, mikrofon ni zat Tuhan. Ini semua wahdatul wujud yang ada dalam kelompok batiniyah, yang dibawa oleh banyak. Dan batiniyah ni dia berkembang dalam banyak aliran. Termasuklah kita di Malaysia ni, kata apa, batiniyah ni dia boleh cair dalam semua aliran. Dia bukan hanya duduk dalam tarekat sufi, tapi dia boleh duduk dalam banyak aliran. Contoh, saya sebut benda ni sensitif sikit sebab tadi baru saya baca. Contoh benda ni, konsep ni, dia boleh duduk dalam bab persilatan. Ada. Dia boleh duduk dalam aliran-aliran yang berbagai-bagai. Kalau di Indonesia dia panggil kejawen. Sebab Indonesia ni dia ada aliran santri, aliran abangan, aliran kejawen. Yang ni semua batiniyah. Nama Jawa tapi batiniyah lah poin dia. Okay. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Dalam persilatan, tak semua silat yang mengarut. Cuma ada. Okay. Kalau tuan-tuan pernah dengar dan pernah baca, mungkin dalam ni ada orang yang terlibat dengan silat. Saya minta maaf, saya sebut berdasarkan apa yang dah dibuat kajian. Okay. Iaitu dalam setengah ilmu persilatan di tanah Melayu ni, termasuklah di kawasan Malaysia kita ni, dia ada istilah yang namanya ibu gayung. Kalau orang silat dia tahu. Ibu gayung ni apa dia, function dia? Function dia, orang yang melazimi proses ni ataupun ritual ni, dia boleh pergi kepada proses untuk kebalkan diri dia. Dia boleh jadi kebal. Okay. Dia adalah mantra dia ada beberapa amalan-amalan yang dia kena buat. Tapi poin dia ialah dalam tu dia ada konsep wahdatul wujud ataupun ittihad tu. Dan kalau kita tengok golongan yang mempertahankan kata benda ni betul, dia orang akan guna dalil daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Anfal. Iaitu Allah Ta'ala sebut wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat ni terkenal lah. Okay. Bahkan orang yang nak bagi berat penumbuk pun duk baca ayat ni kak. Okay. Apa maksud ayat tu? Maksud ayat tu, Allah Ta'ala kata, ketika mana kamu melempar, sebenarnya bukan kamu yang sedang melempar, tetapi Allah Ta'ala yang sedang melempar. Ayat tu cerita situasi dalam perang Badar. Banyak riwayat sebut. Ahli tafsir kata itu ialah petunjuk kepada bagaimana pertolongan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi untuk melumpuhkan orang kafir yang bilangan dia ramai melalui perantaraan Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Maknanya waktu Nabi lemparkan sesuatu, ada riwayat Ibnu Katsir kata Nabi lemparkan pasir sikit je, tapi pasir itu masuk dan akhirnya mengkaburkan pandangan semua tentera musyrikin dalam perang Badar. Dari segi logiknya, segenggam pasir itu tak akan boleh kaburkan pandangan semua orang. Jadi turun ayat tu nak beritahu wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Poin dia ialah ayat tu nak bahas tentang mukjizat, bukan ilmu ibu gayung tu. Mukjizat. Sebab mukjizat macam saya sebut tadi, ianya ialah satu benda yang tak boleh dipelajari. Mukjizat ni dia tak ada silibus yang boleh diletak khusus. Sebab tu kalau benda-benda yang boleh dipelajari, sebab tu saya kata ibu gayung tu, kebal tu boleh dipelajari tu. Boleh dipelajari tu.
Kalau boleh dipelajari ni, kita dah sebut tadi, dia unsur apa? Unsur sihir sebenarnya. Kalau tuan-tuan tak percaya, di Perlis ni ada satu orang yang terlibat dalam persilatan dan dia buang, dia akui benda tu dan dia buang. Tuan-tuan boleh tengok seni silat Pesaka 7 Cikgu Zubir. Saya pun baru tahu. Okay. Sebab silat tu bila mana dia nak daftar untuk jadikan sebagai platform dalam sukan, maknanya silat tu nak buat naik dalam sukan Olimpik ke apa, seni silat tu dia perlu dipersembahkan di hadapan AJK Fatwa. Nak tahu amalan dalam tu ada yang pelik-pelik atau tidak. Jadi yang di Perlis ni, Cikgu Zubir tu yang bawa seni silat Pesaka 7, ataupun dia kata silat yang dibawa tu ialah terolak ataupun teralak daripada Minangkabau. Dalam silat tu ada sangat banyak unsur kebatinan kuat. Bahkan dia sendiri pun mengaku dia pernah kebal hampir 17 tahun dengan amalan Ibu Gayung tu. Bila mana dia terangkan di hadapan AJK Fatwa Perlis, benda tu diminta buang sebab memang ada unsur-unsur yang tak jelas. Kalau tuan-tuan tengok dia punya mantra dia, mantra ni saya bagi tapi tuan-tuan tak payah amal lah. Okay. Okay. Dia kata, okay, mantra dia dalam bahasa Melayu. Okay. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, ya rabbikum kata Jibrail, kun yahu kata aku. Adam kata tidak mengapa, Muhammad kata tidak binasa, Allah kata tidak mati. Wa kanallahu, kata Allah, hu kata Muhammad, tidak mati kata Allah, kini kata Muhammad. Suku yang bersifat yang bernyawa menyembah akan maujudku, tunduk lemah melihat kebesaran Allah pada diriku. Aku duduk dalam kalimah la ilaha illallah, aku hilang dalam rahasia Allah. Berkat guru, berkat Rasulullah, berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarik nafas, pasang niat, kebal. Tuan-tuan jangan amal. Benda ni, okay, mantra ni dia bukan doa, dia mantra. Walaupun dia sebut Allah, Muhammad, hu, ha, macam-macam. Okay. Dia mantra. Sebab orang yang mengamalkan benda ni, dia percaya bila mana dia amalkan ni, dia ada macam-macam version. Version yang diletakkan dalam silat teralak tu dia lain sikit. Dia seru semua malaikat. Jibrail di kananku, Mikael di kiriku, Israfil di hadapan, di belakang, semua ada. Okay. Dan dia tutup dengan berkat la ilaha illallah dan macam-macam lah. Cuma dalam kata apa pattern dia tu, dia percaya last sekali ia akan jaga ialah 7 khadam. 7 khadam ni 7 jin lah bahasa mudahnya, yang akan duduk dengan orang yang amal mantra ni. Dan dia bukanlah baca sekali jadi terus, dia ada beberapa kata apa latihan-latihan dia lah untuk jadikan benda tu boleh. Okay. Cuma nak katanya bila mana dibentangkan di hadapan AJK Fatwa, benda tu kena tinggalkan. Tapi silat tu masih lagi kekal sebagai satu seni mempertahankan diri, bela diri yang masih lagi boleh dijaga lah. Bukan kita nak kata silat tu tak boleh. Okay. Mempertahankan diri tu boleh. Belajar ilmu apa-apa semua ni nak bagi kuat tubuh badan, benda tu tak dilarang. Okay. Cuma unsur yang ada dalam tu je yang dilarang. Okay. Dan saya tengok pun waktu dia buang pun, dia masih lagi kata apa boleh bawa silat tu dengan baik. Sebab kalau tengok silat terolak ataupun Pusaka 7 ni, kemuncaknya pernah lah dapat perak sekali di pertandingan taraf dunia pun yang dibawa di Perlis ni. Okay. Maknanya walaupun dah dibuang kebatinan, still kuat lagi lah. Okay. Sebab ini ialah bab-bab yang kegelinciran dalam tauhid. Okay. Dan saya tengok adalah satu orang yang buat video, dia pertahan benda tu, nak kata benda tu betul, tapi dia guna dalil wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat itulah sebenarnya ayat tu mukjizat. Ayat tu bukan nak membenarkan bercantumnya Tuhan dengan makhluk, ataupun makhluk tu ada zat ketuhanan dalam diri dia, iaitu unsur ittihad ataupun hulul. Sebab tu saya kata bila mana kata Quran ni makhluk, okay, dia bukan hanya setakat habis dekat Quran tu makhluk je, tapi dia boleh buka banyak lagi pintu kerosakan-kerosakan yang lain. Mungkin orang Melayu dia tak bergaduh Quran ni makhluk tak makhluk, tapi dia pergi dekat wahdatul wujud tu. Itu pecahan daripada bab-bab Quran tu makhluk. Okay. Jadi kita tengok dalam huraian muka surat 33, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, baginda benar-benar mendengar perbicaraan Allah kepadanya. Baginda mendengar kalam Allah itu secara hakiki dengan kedua-dua telinganya.
Okey, ini yang ditegaskan dalam huraian ni. Maknanya Nabi Musa dengar betul dengan dua telinganya. Bukan Nabi Musa tu dia jadi zat Tuhan masuk dalam diri dia. Lepas tu dia jadi faham sendiri, bukan. Okey. Allah Taala berfirman, surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan, maknanya Nabi Musa datang untuk terima wahyu dan Tuhan berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu. Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Maknanya rasa loba perasaan Nabi Musa ni bila mana dia dapat satu kelebihan yang tak ada pada orang lain, iaitu boleh bercakap dengan Allah Azza wa Jal tanpa perantaraan Jibril, direct boleh bercakap. Maknanya dia bagi tahu apa, Tuhan respon direct. Dia dengar tapi dia tak boleh tengok. Dan sifat manusia ni dia memang nak lebih daripada apa yang dia dah dapat. Jadi Nabi Musa ni minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, tunjukkanlah sekali macam mana zat kamu ni. Sebab dia rasa macam teruja boleh bercakap dengan Allah Azza wa Jal. Benda ni normal bagi manusia. Sebab tu kalau kita baca hadis riwayat Muslim, Nabi cerita tentang lelaki terakhir yang keluar pada neraka dan juga lelaki terakhir yang masuk syurga daripada umat Nabi Muhammad lah. Okay. Bila mana dia dah tengok pintu syurga, apa dia minta pada Allah Azza wa Jalla? Dia dah keluar jauh, dah keluar daripada neraka ni. Dia tengok pintu syurga, dia duduk di perbatasan tu. Dia kata pada Allah, wahai Tuhan, dekatkanlah aku dengan pintu syurga. Allah Ta'ala kata pada dia, kalau aku dekatkan, kamu nak minta lebih tak lagi? Maknanya kamu nak minta lebih lagi tak lepas pada tu? Lepas kamu dapat dekat ni? Dia kata, tak, aku tak akan minta lebih. Sampai depan pintu syurga, dia tengok sedap nikmat syurga. Dia minta sekali lagi dengan Tuhan. Dia kata, wahai Tuhan, masukkanlah aku dalam syurga. Dah halang-halang depan pintu. Allah Ta'ala kata, kalau aku bagi, kamu nak minta lebih tak lagi? Dia kata, tak, aku setakat minta boleh masuk yang ujung-ujung kaki 5 pun okey. Cuma nak katanya manusia ni, bila mana dia dapat, dia loba. Benda tu normal. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, anak Adam, bila mana Allah Ta'ala beri pada dia satu lembah daripada emas, idza atahum wadim minaz zahab, sekiranya dia dapat satu lembah daripada emas, labtarauhumus tsani, dia akan cari lembah kedua. Kau dapat 2, labtarauhumus tsalits, dia akan cari 3, sebab dia akan rasa tak cukup. Jadi benda tu kena pada Nabi Musa. Nabi Musa dia dah dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Orang lain tak dapat. Nabi-nabi lain tak dapat. Tak dapat kelebihan sebelum datang Nabi Muhammad lagi lah. Maknanya waktu Nabi Musa ni. Okay. Tapi dia minta pada Tuhan. Lalu Allah Ta'ala pun kata, kalau kamu nak tengok aku, kamu tengok bukit tu. Dia ada panjang lah dalam surah Al-A'raf tu. Bila mana Nabi Musa tengok, akhirnya dia pengsan. Lepas pada tu dia minta ampun pada Allah Ta'ala dengan sikap dia tu, sebab dia minta nak tengok Tuhan. Sebab benda tu bukan benda yang diperlukan dan benda yang mustahak untuk Nabi Musa pada waktu tu. Cukup dia boleh bercakap dengan Allah Azza wa Jal sahaja. Okay. Sebagaimana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta sejak azali, maka demikian juga sifat berkata-kata bagi Allah Azza wa Jal. Okay. Yang jadi masalah golongan ahli kalam ni apa dia? Sebab dia orang tak boleh terima bila mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jal, dia orang tak boleh terima sifat berkata-kata Tuhan tu jenis ada bunyi. Macam saya bercakap ni, gelombang bawa, tuan-tuan boleh dengar bunyi tu. Dia rasa kalau macam tu, itu makhluk, itu bukan Tuhan. Tambah pula Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala tu khusus dan tak terkesan pada makhluk lain. Dia yang nak bebankan diri, nak fikir benda tu. Sebenarnya tak perlu fikir pun. Okay. Allah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Sebab tu ada sebahagian kelompok, dia hanya terjemah kalam
itu berkata-kata tanpa bunyi, tanpa suara. Sebenarnya tak perlu tambah pun tanpa bunyi, tanpa suara tu, tapi kerana terlebih rajin fikir tentang bab ketuhanan, dia jadi nak pergi nafikan benda tu. Okay. Dia berbicara, sedangkan ayat Quran sebut jelas Nabi Musa dengar bunyi suara Tuhan tu. Dia berbicara bila mana dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Adam di dalam syurga, dengan Nabi Musa di Tur Sina, dan Rasulullah semasa Mi'raj. Maknanya Allah Ta'ala tu ada sifat berkata-kata. Cuma kita nak faham macam mana Tuhan berkata-kata tu. Adakah kata-kata Tuhan tu dia akan dibawa oleh gelombang macam kita ni, gelombang bunyi kita pun dengar? Tak, sama sekali tak. Sebab penanda aras dia laisa kamitslihi syai', dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma untuk kes-kes mukjizat ni kita tak boleh nak sama padankan dengan makhluk. Okay. Seterusnya, penegasan. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin. Ya'lamu la ka ilmina wa yaqdiru la ka qudratina wa yara la ka ru'yatina. Seterusnya muka surat 34 terjemahan dia, dan semua sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Maknanya apa saja yang kita terlintas itu ialah bukan daripada sifat Tuhan. Dia maha mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita. Dia maha berkuasa, tidak seperti kuasa kita. Dia maha melihat, tidak seperti penglihatan kita. Walaupun dari segi perkataan, dia hidup, dia mendengar, dia berkata-kata, dia melihat, dia tu Tuhan lah. Okay. Dan benda-benda ni pun ada pada kita. Kita pun hidup, kita pun berkata-kata, kita pun melihat, kita pun mendengar. Berkongsi perkataan bukan bermakna sama proses untuk dapat benda tu. Macam kita, macam mana kita nak bercakap? Kita kena ada lidah, kita kena ada rongga mulut. Okay, Tuhan tak perlu pada benda tu. Macam mana kita mendengar? Kita nak kena ada telinga. Telinga saja tak jadi. Nak kena ada saluran dia, nak kena ada seimbang, banyak benda dalam telinga. Tuhan dia nak mendengar bukan dengan proses tu. Berkongsi perkataan bukan bermakna berkongsi proses. Tak sama. Berkongsi kaifiat tak sama. Okay. Jadi itu apa yang nak ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Okay. Seterusnya kita tengok huraian sikit. Allah Azza wa Jal mensabitkan secara ijmali akan kewujudan dirinya yang memulakan segala kejadian. Melalui Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jikalau mereka tidak mengenali sifat-sifat Allah secara mutlak, pasti mereka tidak akan sampai kepada ma'rifah rububiyah. Okay, maknanya nak sebut sini ialah kita mengenali Tuhan, mengenali Rabbnya dia tu. Rububiyah ni maksudnya maha penciptanya dia tu, ialah melalui sifat-sifat yang dah dia sebut. Tanpa makrifat ini, manusia tidak mungkin dapat mendidik jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan layak masuk syurga. Okay. Sifat menunjukkan kepada kesempurnaan dan mensabitkan, dan Allah mensabitkan kepada dirinya akan sifat-sifat. Ia mempunyai hakikatnya, namun kaifiatnya tidak diketahui dan tidak dapat difikirkan dengan akal. Itu poin dia. Dan sebenarnya kalau kita fikir, sebab apa Tuhan beritahu sifat dia, lepas tu Tuhan nafikan samanya sifat dia dengan makhluk, dan bila mana kita baca dalil-dalil macam ni, kita baca Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, dia akan terlintas dalam fikiran setengah orang, macam mana Tuhan tu mendengar? Which is benda tu normal. Satu orang bila mana dia terlintas macam tu normal. Tapi yang jadi problem, lintasan itu dilayan, dikait, dikembang. Akhirnya apa yang jadi? Dia berpaling daripada wahyu. Sebab syaitan dia nak kita layan yang tu. Lepas tu tak fokuslah pada wahyu tu. Lepas tu ambil masa untuk fikir benda tu lagi lama daripada ambil masa untuk baca wahyu-wahyu yang lain. Sebab syaitan dia nak suruh kita berpaling. Banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang man a'rada, siapa yang berpaling. Jadi itu antara orang kata apa, poin-poin yang menyebabkan manusia ni dia boleh berpaling. Syah Waliullah menyatakan ilmu tauhid dan sifat hendaklah dijelaskan dengan cara yang dapat difahami oleh akal manusia secara tabi'inya, bukan dengan cara terkunci lagi rumit. Jika tidak, hanya sedikit sahaja yang dapat memahaminya.
Allah Azza wa Jalla menjelaskan ilmu ini dengan cara mensabitkan bagi dirinya sifat-sifat yang mereka kenali dan digunakan di kalangan mereka seperti sifat hidup, mendengar, melihat, kudrat, iradat, kalam, murka, rahmat, memiliki dan sebagainya. Tuhan sebut sebab Tuhan nak suruh kita tahu dia ada sifat tu. Tapi Tuhan tak suruh kita fikir macam mana sifat tu bertindak pada zat Tuhan. Maknanya bila mana Tuhan nak murka tu, proses Tuhan murka tu macam mana? Dia tak perlu. Sebab kita hamba, dia tuan kita. Tak layak bagi hamba untuk selidik sampai komplit, teliti terhadap tuan dia. Tambah pula tuan dia tu tuan yang pemurah, tak perlu untuk kita argue sebab dia bukan tuan yang jahat. Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Okay. Jadi ini benda dan bab yang kita kena tahu. Supaya kita kena sedar. Sebab ada orang, dia terlampau over sangat. Dia terlampau over. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan. Bila mana kita over, kita dia berat, kita dia payah. Dan akhirnya kita boleh beriman dengan benda tu simple, tapi akhirnya bila mana suka elaborate panjang, dia akan jadi payah. Contoh bagi tuan-tuan mudah. Tuan-tuan beli barang ataupun beli apa-apa saja, okay, jelas yang jual tu Muslim dan makanan yang dia jual tu ialah makanan yang halal. Okay. Kalau kita nak beratkan diri kita pun persoal dalam diri, timbul persoalan, dia ni Muslim elok ke tidak? Kita persoal. Waktu kita beli barang tu, kita beli nasi lemak ke apa, dia ni pernah menipu tak? Punya nak jaga diri tu, nak jaga diri, terfikir tu kau nak jaga diri. Lepas tu terfikir makanan-makanan yang dia buat ni bersih ke tidak? Ayam yang kita duk ambil ni ayam sembelih ke ayam gelek motoka, kata dalam cerita tu. Okey, kita yang beratkan, agama tak suruh pun cari. Okey, bila mana dah jadi macam tu, orang ni dia payah dalam semua aspek dia payah. Sebab tu dia akan pergi sampai ke perbahasan duit yang dia pakai tu, Not duit yang duk ada dalam beg duit dia tu, dia pun terfikir entah duit ni dah terlepas dalam kelab malam mana, dah tumpah arak ke apa semua, dia fikir. Akhirnya dia berat. Dalam bab ketuhanan pun sama. Bila mana bab tu Tuhan tak suruh fikir, tak suruh buka, kita buka, kita yang penat, kita yang jadi susah. Last sekali nafi. Last sekali tukar makna, ejah bagi macam ni, pergi macam ni, dan akhirnya pergi kepada benda yang lebih besar, menafikan zahir Quran, menafikan maksud sebenar daripada Quran tu. Sebab tu boleh pergi pada Quran makhluk, sebab tu boleh bahas bab kalam Tuhan, dengarnya Tuhan, dengan perbahasan-perbahasan yang tak sepatutnya pun kita bahas. Okay. Di samping itu, Allah mensabitkan bagi dirinya bahawa dia tidak menyerupai makhluknya pada sifat-sifat ini. Allah Azza wa Jal hidup tetapi tidak seperti hidup kita. Dia maha melihat tetapi tidak seperti kita melihat. Dia maha mendengar tetapi tidak seperti kita mendengar. Dia maha berkehendak tetapi tidak seperti kehendak manusia. Dia bersifat dengan berkata-kata tetapi tidak seperti berkata-katanya makhluk. Demikian sepatutnya difahami perbahasan tentang sifat. Maknanya just tahu dia ada sifat tu, walaupun sifat tu perkataan untuk kita tahu sifat tu apa, dia sama macam yang kita ada, macam yang disebut tadi, Tuhan maha mendengar, kita pun mendengar. Okay. Tapi dia punya benteng dia tak sama dengan makhluk. Kita kena tutup yang di situ. Kalau kita buka, macam kita sebut tadilah, dia akan penat. Muka surat 35, kemudian ditafsirkan Adamul mumatsalah, iaitu tiada yang serupa dengannya, dengan sesuatu yang mustahil dapat dicapai oleh manusia. Seperti dikatakan Allah mengetahui bilangan titisan hujan, bilangan pasir, bilangan daun, nafas makhluk, melihat semut di malam yang gelap, mendengar bisikan di bawah selimut dalam rumah yang tertutup dan sebagainya. Okay. Ini ialah petikan nukilan dalam kitab Hujjatullahil Balighah oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi, salah seorang tokoh ulama yang besar di India. Nak sebut pada kita bahawasanya konsep tauhid, konsep beriman pada sifat dan juga zat Allah Azza wa Jalla tu mudah dan ringkas. Sebab itulah para sahabat bila mana sampai dekat ayat-ayat macam ni, dia orang tak bahas panjang, sebab dia orang tahu perbahasan tentang tu tak perlu kepada perbahasan yang panjang. Tak perlu kita buka pemikiran kita lebih-lebih. Kita masuk sikit lagi sifat kalam dan sifat mendengar.
wa yatakallamu la ka kalamina wa yasma'u la ka sam'ina wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf wal hurufu makhluqah wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Dia berkata-kata tidak seperti kalam kita, kerana kita berkata-kata dengan alat, iaitu mulut dan lidah dan juga huruf. Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk, sedangkan kalam Allah itu bukan makhluk. Dia nak tegaskan benda tu, sebab ini ialah pintu-pintu penyelewengan yang akan berlaku sekiranya benda ni tak dikliarkan. Sebab poin dia ialah pada zaman tu Quran ni makhluk. Sebab apa nak pergi kepada hipotesis Quran tu makhluk? Sebab duk petikai sifat kalam dengan sifat sama Allah Ta'ala ni lah. Okay. Huraian dia, ada beberapa persoalan berhubung dengan kata-kata Imam Abu Hanifah ini. Pertama, adakah kalam Allah bersuara atau berhuruf atau tidak? Perbahasan ini tidak pernah muncul pada zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ia hanya muncul di zaman Ibn Kullab yang meninggal pada tahun 241. Ibn Kullab ni ialah satu pecahan daripada kelompok Asy'ariyah lah. Sebab tu dalam Asy'ariyah dia panggil Asy'ariyah Kullabiyah. Yang ni yang paling kurang kesan falsafah dalam kelompok Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah ni dia ada beberapa fasa dia. Cuma kita hari ni kita duk sebutlah Asy'ariyah Maturidiyah, nak memperkasakan Asy'ariyah, nak definisikan Ahlussunnah wal Jamaah tu Asy'ariyah Maturidiyah, tapi kena belajar juga dia punya sejarah. Asy'ariyah tu dia ada fasa-fasa dia. Dia ada Asy'ariyah yang melampau, dan dia ada Asy'ariyah yang pertengahan, dan dia ada Asy'ariyah yang dekat dengan dalil Quran dan Sunnah. Dan kita kena tahu dalam sejarah Asy'ariyah ni pun ada tokoh-tokoh dia yang pergi lajak laju sangat sampai mengaku jadi Imam Mahdi pun. Benda tu ada, cuma saya tak nak sebut lah benda tu. Cuma saya nak katanya ialah orang yang baca sejarah dia tak terkejut. Tapi orang yang dah pakai label dulu, lepas tu tak tahu, rupa-rupanya ada juga dalam labelan yang dia guna tu, geng-geng yang dia cuba nisbahkan diri tu, ada yang ekstrim. Dia terkejut. Okay. Sebab kita kena tahu, ekstrim ini ada pada semua kelompok. Tak kira lah kelompok mana-mana pun. Maknanya tabiat manusia ni, kalau dia kata apa, berinteraksi dengan benda yang dia tak suka, lepas tu dia cuba berikan seluruh kebencian dia pada benda yang dia tak suka tu, dia akan berubah jadi ekstrim lah. Aliran mana pun benda tu boleh berlaku. Benda yang macam ni boleh berlaku. Okay. Cuma Ibn Kullab ni ialah orang kelompok yang awal Asy'ariyah, kelompok yang awal. Walaupun pada waktu ni kata apa, belum lagi fasa datangnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Cuma Abu Hasan Asy'ari tu dia ambil idea-idea daripada Ibn Kullab ni lah. Ambil idea-idea daripada Ibn Kullab yang telah ada sikit celupan falsafah pada waktu tu. Persoalan kedua, akidah At-Tahawiyah merupakan kitab utama yang dapat menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kata Imam At-Tahawi, wa annal Qur'ana kalamullahi minhu bada'a bila kaifiyatin qawla wa anzala ala rasulihi wahyan wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqinu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laysa bimakhluq ka kalamil barriyah. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita tengok sikit terjemahan daripada petikan kitab Akidah At-Tahawiyah tu. Dia kata Al-Qur'anu kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah darinya, ia zahir tanpa kaifiat sebagai kata-kata. Allah menurunkan kepada Rasul sebagai wahyu dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Sambungan dia muka surat 36, sebagai satu kebenaran, dan mereka meyakini bahawa kalam Allah sebagai hakiki, bukan makhluk seperti kalam manusia. Maknanya apa yang ditakrifkan oleh Imam At-Tahawi terhadap Quran itu bukan kalamullah, Quran itu bukan makhluk, ianya kalamullah, ianya ialah ringkas, tak perlu panjang-panjang. Berdasarkan kepada nukilan daripada Imam At-Tahawi ini, yang lebih sesuai ialah Imam Abu Hanifah tidak menyebut kalamullah itu sebagai huruf dan suara. Perbahasan tu tak ada, tak sebut pun lagi. Kalam Allah tidak menyerupai kalam manusia, dan kami tidak mengetahui kaifiatnya melainkan seperti yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha agung untuk dikiaskan dengan sesuatu. Okay, itu poin dia. Apa saja yang kita terlintas, yang kita cuba nak sebandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk, itu semua permulaan kepada kesesatan. Okay. Akal tidak mampu untuk idrak ataupun memahami hakikat zat dan sifat Allah.
Apa yang dia beritahu kita terima, tapi bab itu kita tak boleh fikir prosesnya ataupun kaifiatnya. Okey. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu seterusnya, kewujudan Allah Azza wa Jal, muka surat 36. Jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.